Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Ismailiza binti Ismail selaku pensyarah bagi subjek pengajian kurikulum pendidikan Islam sekolah menengah. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan satu pembentangan bertajuk Kurikulum Pendidikan Islam dan Cabaran IR 4.0. Sebelum kami meneruskan lagi pembentangan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama iaitu Wan Muhammad Atiqullah bin Wan Abdul Rahman, iaitu saya sendiri. Yang kedua Zulkifli bin Abdullah, dan yang ketiga Tuan Muhammad Salim bin Tuan Fah. Jadi kita terus kepada pembentangan. Pengenalan revolusi industri. Menurut Rubinstein pada tahun 2011, permulaan revolusi industri berlangsung dari abad ke-18 yang bermula di utara England, kemudian mula tersebar di negara-negara Eropah dan Amerika Utara sehingga ke kawasan yang lain. Revolusi industri dapat diertikan sebagai satu proses perubahan pesat dalam kaedah pengeluaran barangan selain pertanian. Jadi kita lihat sejarah revolusi industri. Revolusi industri yang pertama iaitu 1.0 bermula pada tahun 1784, yang mana berlaku perubahan dalam sektor pembuatan menggunakan tangan kepada penggunaan mesin tenaga, wap dan air. Hasilnya, ekonomi dan penghasilan negara meningkat kepada 6 kali ganda. Selain daripada itu, proses penghasilan menjadi lebih cepat, efisien dan juga mudah, serta dapat meminimalkan tenaga manusia. Revolusi industri terus lagi berkembang kepada 2.0, yang mana bermula pada tahun 1870. Ia melibatkan penggunaan tenaga elektrik dalam sektor pembuatan, yang mana kuasa elektrik menjadi sebagai salah satu rangkaian teknologi yang semakin canggih dan juga efisien. Revolusi industri terus lagi berkembang kepada 3.0, yang mana ia bermula pada tahun 1970. Terdapat perubahan iaitu dari sudut elektrik dan juga teknologi informasi digunakan untuk membantu sektor pengeluaran. Ini menjadikan selain daripada itu, litar bersepadu IC dicipta, membolehkan komputer bersaiz kecil dapat dihasilkan. Jadi revolusi industri terus lagi berkembang iaitu kepada 4.0 pada zaman kita. Jadi apakah itu revolusi industri 4.0? Okey, pengenalan revolusi industri 4.0 bermula pada tahun 2016, yang mana ia adalah merupakan sebuah revolusi digital yang merujuk kepada proses pembangunan teknologi dalam sesebuah industri, khususnya melibatkan sektor pengeluaran dan automasi ke tahap yang lebih pintar dan sistematik. Proses peralihan industri ini juga dikenali sebagai Smart Factory, di mana setiap sistem yang diimplementasikan adalah lebih fleksibel dan sistematik, serta dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru yang lebih mencabar. Morar, Arman dan Mosa seperti dinyatakan dalam Syukri Muhammad pada tahun 2020. Seterusnya, kita akan pergi kepada konsep revolusi industri 4.0. Konsep revolusi industri 4.0 telah diperkenalkan oleh Jerman melalui penerbitan artikel pada November 2011 sebagai sebuah strategi berteknologi tinggi dalam mewujudkan sektor pembuatan dan pengeluaran yang lebih digital.
fleksibel dan selamat pada tahun 2020. Dan konsep revolusi ini sekali lagi dibangkitkan semasa pameran perindustrian di Hannover, Jerman pada April 2013. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Wan Muhammad Atiqullah. InsyaAllah untuk pembatangan kali ini saya akan berkongsi berkaitan dengan cabaran revolusi industri 4.0 kepada pendidikan Islam. Yang mana kemunculan era revolusi industri 4.0 telah memberi kesan kepada dunia pendidikan di Malaysia, termasuk dalam bidang pendidikan Islam. Yang mana Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah meletakkan keperluan teknologi, maklumat dan komunikasi dalam pendidikan sebagai anjakan 7, iaitu memanfaat ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Namun dalam melaksanakan kurikulum pendidikan, terdapat cabaran yang perlu dihadapi oleh guru dan murid. Jadi kita tengok berkaitan dengan cabaran terhadap guru, yang mana guru perlu memiliki kaedah bersesuaian dalam mengajar pendidikan Islam dengan cara baru. Yang mana kandungan maklumat agama melalui internet sangat terbuka dan bebas, tanpa tabisan, yang mana boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Selain itu juga dia boleh menghakis konsep guru sebagai al-mutawatir, yang mana cara berkongsi ilmu di antara pelajar dengan guru memerlukan proses mutawatir ataupun bertalaki dalam penyampaian ilmu, kerana semua penjelasan agama mudah diperolehi, didapati dalam internet. Selain itu juga cabaran terhadap guru, kekurangan ilmu pengetahuan tentang ICT di kalangan guru membantu penyebaran kurikulum pendidikan Islam itu sendirilah. Yang terakhir sekali, kos yang agak tinggi untuk sekolah ataupun guru memiliki alatan teknologi terkini. Seterusnya, cabaran terhadap pelajar, yang mana kita semua tahu dunia tanpa sepadan, maklumat berada di jari tanpa sekatan, yang mana boleh menyebabkan pelajar terdedah dengan fahaman-fahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam. Selain itu juga pelajar memerlukan tahap ketulusan dan kawalan diri yang tinggi dalam mencari maklumat di dalam internet. Selain itu juga timbul perbezaan tahap penerimaan pembelajaran. Setiap pelajar adalah berbeza, yang mana mungkin pelajar yang berkemampuan tiada masalah untuk memiliki alatan-alatan teknologi, manakala pelajar yang kurang berkemampuan menjadi satu masalah untuk mereka memiliki alatan teknologi, yang mana mungkin akan menyebabkan kefahaman ataupun pencapaian pelajar itu akan berbeza. Yang terakhir sekali, ia memerlukan kepada alatan yang canggih dan terkini dalam sistem pendidikan, yang mana ia menjadi satu kewajipan untuk pelajar memiliki alatan yang canggih bagi menjamin kelangsungan pembelajaran pelajar itu sendiri. Itulah setakat ini untuk pembentaran saya pada kali ini. Saya serah kepada sahabat saya untuk menyambung pembentaran berkaitan dengan tajuk. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli bin Abdullah akan sambung tentang definisi kurikulum pendidikan Islam dan serta revolusi dalam pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan
pendidikan Islam berupa kegiatan ataupun pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematik diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktiviti, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematik diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Okey, kita cuba tengok pula pada matlamat pendidikan Islam itu sendiri. Okey, matlamat pendidikan Islam ni melahirkan individu yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh serta berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ia menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa serta menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun mangsa dan negara serta berjaya di dunia dan di akhirat. Okey, kita pergi pula kepada revolusi industri 4.0 dalam pendidikan Islam. Oleh kerana berlakunya revolusi industri, maka berlakulah juga revolusi dalam pendidikan Islam. Guru perlu mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran teknologi. Pada zaman sekarang ni, perkembangan teknologi telah berkembang dengan pesat dan menyebabkan semua urusan profesional memerlukan setiap individu guru untuk menguasai kemahiran teknologi. Ini terdapat beberapa strategi yang boleh diambil oleh guru sebagai strategi pengajaran yang boleh diaplikasikan oleh guru pendidikan Islam untuk memastikan PDPC pendidikan Islam selaras dengan era RI 4.0, iaitu melalui pembelajaran autentik ataupun penggunaan teknologi augmented reality ataupun AR dan juga media sosial sebagai medium dakwah. Okey, mula-mula sekali kita pergi kepada pembelajaran autentik. Dalam menghadapi arus revolusi industri 4.0 ni, pembelajaran autentik sangat digalakkan agar pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan yang mereka perolehi dalam situasi sebenar. Antara contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah latihan main peranan ataupun aktiviti penyelesaian masalah, kajian kes, project based learning dan inquiry penemuan. Dengan ini secara tidak langsung, pelajar itu dapat berinteraksi dengan bahan, guru dan rakan lain sekaligus meningkatkan penguasaan pelajar dalam pelbagai aspek seperti kognitif, afektif dan psikomotor. Okey, menurut Talha Aminuddin dan Ahmad pada 2019, tahap keyakinan guru dan pelajar dapat ditingkatkan menerusi pembelajaran autentik itu sendiri, seterusnya mewujudkan pembelajaran yang sangat bermakna. Okay, yang kedua, teknologi augmented reality, AR. Teknologi augmented reality ni membawa satu dimensi baru dalam dunia pendidikan ni, di mana pelajar tu boleh berinteraksi dengan alam maya. Pelaksanaan teknologi augmented reality ni dalam pengajaran dapat meningkatkan minat dan rasa ingin tahu murid kerana mereka dapat berinteraksi secara nyata dengan objek maya 3 dimensi ini. Sebab sekarang pelajar-pelajar sekarang lebih sukakan gadget untuk belajar berbanding pelajar-pelajar dulu. Antara contoh pengaplikasian teknologi augmented reality dalam PDP pendidikan Islam ialah guru dapat menjelaskan rukun fi'li dalam solat, yakni bidang ibadah, dengan lebih terperinci. Melaluinya guru boleh menunjukkan pergerakan solat tersebut dari arah sudut hadapan, sudut belakang, kiri dan kanan kepada pelajar dengan lebih mudah. Sebagai contoh, saya tunjukkan contoh kalau penggunaan augmented reality ni, AR. Biasa dia ada macam kita scan guna telefon, macam maksudnya pelajar-pelajar guna telefon untuk menggunakan AR tu lah. Jadi bila pelajar sudah scan benda tu, ataupun biasa buku lah, buku yang telah dibuatkan AR tu, bila kita scan dia akan keluar bentuk macam 3D yang membolehkan pelajar tu tengok macam mana cara-cara solat dengan betul daripada pelbagai arah. Okey, selain itu, para pelajar boleh mengimbas gambar Kaabah semasa mempelajari bidang sirah. Sebagai contoh je lah. Contoh ataupun dalam bidang ibadah dalam tajuk haji atau umrah. Okey, yang terakhir sekali kita tengok media sosial sebagai medium dakwah. Okey, masyarakat masa kini hampir tidak mungkin terlepas daripada paparan media. Media ini merupakan faktor penting dalam proses komunikasi Islam sebagai saluran bagi menyampaikan idea, maklumat, mesej dan dakwah. Dakwah yang berkesan memerlukan kaedah ataupun cara pendekatan atau strategi penyampaian yang bersesuaian dengan golongan sasaran. Oleh itu, media ini menjadi wasilah dakwah yang penting
yang digunakan oleh para pendakwah masa kini. Para pendidikan Islam juga tidak ketinggalan. Guru pendidikan Islam juga tidak ketinggalan dalam memanfaatkan media sosial ini sebagai platform pelaksanaan PDP. Hal ini kerana media sosial juga boleh dijadikan tempat perkongsian pengetahuan dan maklumat atas talian dalam pelbagai kumpulan yang menggalakkan kemahiran berkomunikasi. Antara contoh media sosial yang kita boleh gunakan sebagai medium dakwah dan pembelajaran seperti Facebook yang biasa kita dengar, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.